Assalamualaikum, bertemu kembali dengan berita terkini. Sebelum mula sila subscribe. Terima kasih. Selepas kurang setahun menganggotai Lembaga Pengarah One Malaysia Development Berhad 1MDB, Tan Sri Mohamad Bakar Saleh tidak mahu terus kekal. Begitu kecewa malah meluat adakah beliau dengan penyelewengan korporat dan muslihat yang meragukan di negeri itu. Syarikat pelaburan strategik yang dimiliki penyesalannya kerana menerima tawaran untuk duduk dalam lembaga pengarah ditegaskan dalam pemerhatiannya bahawa setelah difikirkan, saya tidak sepatutnya menerima untuk menjadi ahli lembaga pengarah 1MDB. Minggu lalu memberi keterangan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan sebagai saksi pendakwaan ke-13 dalam bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan perbicaraan berterusan bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kandasamy berhubung dakwaan mengganggu laporan audit 1MDB. Beliau menjelaskan bahawa kegelisahannya pada dasarnya mendidih turun kepada dua perkara: pengurusan 1MDB tidak mempedulikan lembaga pengarah yang diketuai olehnya, kerana mereka kelihatan mengambil arahan dari luar dan di atas lembaga, dan syak wasangkanya bahawa Najib entah bagaimana berada dalam lingkaran bayangan 1MDB, berurusan dengan rakan kongsi Arab Saudi yang bukan sahaja tidak memberi manfaat kepada 1MDB, malah menyebabkan ia dibelenggu hutang. Bagi Bakar, fashion tergesa-gesa di mana 1MDB dibudos menjadi usaha sama JV dengan Petrosaudi International Latat PSI Arab Saudi pada 2009 bertentangan dengan amalan korporat yang baik. Tidak kisah bahawa pihak pengurusan bersedia melonggarkan kriteria tertentu, walaupun 1MDB melabur sejumlah besar $1 bilion sebagai bahagian ekuitinya dalam syarikat JV 1MDB Petrosaudi Latat terhadap aset rakan kongsinya di Arab Saudi yang kononnya bernilai $1.5 bilion. JV yang tergesa-gesa itu didorong oleh panggilan telefon daripada Najib untuk menyelesaikan JV dan penghantaran seterusnya $700 juta kepada Goodstar Latat, sebuah syarikat yang bergabung dengan pembiaya buruan Low-Tech Joe Low yang melanggar arahan lembaga pengarah. Diketuai beliau meletakkan jawatan sebagai protes. Diperiksa balas oleh Peguam Najib, Peguam Kanan Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah, mengenai perkara yang berkisar terutamanya mengenai perjanjian JV antara 1MDB dan PSI pada 2009. Bakar memberi keterangan bahawa lembaga pengarah 1MDB hanya dimaklumkan mengenai cadangan JV itu pada mesyuarat lembaga pada 18 Sep 2009, di mana lembaga pengarah menetapkan 4 syarat untuk perjanjian itu berlaku. 1. Menjalankan usaha wajar terhadap PSI. 2. Penilaian profesional dan bebas bagi aset $1.5 bilion PSI untuk disuntik ke dalam JEVCO. 3. Membentuk lembaga pengarah JEVCO yang terdiri daripada 3 ahli 1MDB dan 3 ahli PSI dan 4. Jumlah $1 bilion untuk dilaburkan mesti dikreditkan ke dalam akaun JEVCO. Akhirnya, arahan itu tidak diendahkan. Sebelum ini, Bakar telah memberi keterangan bahawa sejurus sebelum permulaan mesyuarat lembaga pada 26 Sep 2009, Joe Low telah menyerahkan telefonnya kepada Bakar kerana Najib berada dalam talian. Najib mengarahkan Bakar untuk menegaskan keputusan kerana beliau berkata bahawa perjanjian JV telah berlangsung sejak sekian lama, dan bahawa ia adalah inisiatif kerajaan kekerajaan dan bahawa beliau mahu menyaksikan majlis menandatangani perjanjian dengan PSI. Pengasas bersama putera Turki Abdullah menjelang akhir September, selepas perjanjian JV ditandatangani, PSI memaklumkan 1MDB bahawa suntikan aset $1.5 bilion ke dalam JEVCO memerlukan pendahuluan $700 juta untuk 1MDB. Yang bermaksud 1MDB berhutang PSI mengikut arahan daripada Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB ketika itu Datuk Syahrul Azrul Ibrahim Halmi. 1MDB mengalihkan $700 juta daripada pelaburan ekuiti JV $1 bilion ke dalam akaun Goodstar Latat, atas alasan PSI mendakwa Goodstar adalah gabungannya. Bakar, bersama ahli lembaga pengarah Tan Sri Azlan Muhammad Zainul, meletak jawatan sebagai protes terhadap penghantaran dana itu. Bakar pergi pada 19 Oktober 2009.
dan Azlan. Kira-kira 3 bulan kemudian pada 11 Januari 2010, Barker memberi keterangan bahawa pada mesyuarat 26 Sep, lembaga pengarah telah menjangkakan kemaskini dan penjelasan perjanjian itu, termasuk usaha wajar dan penemuan penilaian. Tetapi pihak pengurusan tidak memberikan sebarang maklumat tambahan. Ditekan oleh panggilan telefon Najib dan majlis menandatangani perjanjian yang semakin hampir ditetapkan pada 28 Sep, hanya 2 hari selepas mesyuarat lembaga pengarah lembaga memberikan kelulusan bersyarat JV. Kami menyedari kepentingan untuk memenuhi tarikh sasaran perjanjian yang akan ditandatangani pada 28 Sep, tetapi kami juga menyedari bahawa kami tidak boleh tergesa-gesa melalui pelaburan dengan modal yang begitu besar, kata Barker. Sambil menambah bahawa lembaga itu bersetuju untuk bekerjasama dengan PSI pada dasarnya. Tetapi set keperluan itu perlu dipenuhi, bagaimanapun. Tiada apa yang dilakukan, malah pada masa dia berundur daripada lembaga pengarah. Terima kasih kerana menonton.